Salam sejahtera kepada Dr. Zamri. Nama saya Ong Jinin, nombor matrik A1438807. Oleh sebab saya membuat ulasan ini secara bersendirian, jadi saya akan memilih filem 3.2 iaitu The Ron Clark Story untuk saya membuat ulasan. Setelah saya menonton filem Ron Clark ini, saya berasa amat terharu lah terhadap usaha dan titik peluh yang dicurah oleh Encik Clark ini dalam mendidik dan membangkitkan semangat pelajar dia supaya dapat bangkit semula untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapat keputusan yang cemerlang. Setakat ini saya belajar, saya boleh kata saya tidak pernah jumpa lagi lah guru seperti Encik Clark ini yang mempunyai nilai etika dan profesionalisme yang sangat tinggi seperti ini. Berbalik kepada etika dan profesionalisme Encik Clark ini, mula-mula dalam filem ni saya boleh dapat Encik Clark ini merupakan seorang yang sangat bersopan santun, sebab dia selalu bertegur sapa dan bergaul dengan orang di sekelilingnya dengan bersenyum dan bertanya nama orang tersebut, berbau-bau dengan mereka dan dengan sopan dan santun lah. Seterusnya, selepas Encik Clark berpindah ke New York untuk mencari kerja dan dia pun mengajar di sekolah rendah Inner Harlem, New York. Banyak etika dan profesionalisme dapat dilihat dalam Encik Clark ni. Yang pertama sekali ialah Encik Clark ni mempunyai kesabaran yang sangat tinggi lah, sebab dia memilih untuk mengajar kelas yang dianggap tidak mempunyai harapan dan teruk perangai murid dalam kelas tersebut. Dan kelas ini telah menyebabkan banyak guru yang telah meninggal kelas ini dan tidak pernah ada seorang guru yang tinggal untuk mengajar kelas ini dengan lama. Tetapi dia mengambil keputusan untuk mengajar kelas yang dianggap tidak harapan, sebab saya rasa Encik Clark ni mempunyai dedikasi yang sangat tinggi lah, sebab beliau mengambil cabaran ini agar dapat mendidik dan mengubah nasib mereka, dan beliau ingin membuktikan kepada pengetua bahawa kelas tersebut bukanlah kelas yang seteruk yang dicakap oleh pengetua. Pada mula-mula saya dapat lihat bahawa Encik Clark ini dia mengajar murid dia dengan ikhlas hati lah, dan dia sangat bertanggungjawab terhadap murid dia. Kerana dia tahu bahawa murid-murid dalam kelas ini tidak suka untuk belajar, jadi beliau pun pergi mengunjung ke rumah murid satu persatu untuk berjumpa dan berbincang dengan ibu bapa mereka supaya dapat membantu Encik Clark dalam untuk mendidik anak-anak mereka. Namun tidak mendapat respon yang sangat baiklah, kerana ibu bapa murid-murid tersebut tidak beberapa melayan Encik Clark. Namun Encik Clark tidak berputus asa lah, dan dia memberi tahap kesabaran yang sangat tinggi, dan dia betul-betul mempunyai keamanan yang sebagai seorang guru, sebab dia tidak pernah fikir untuk berputus asa walaupun banyak halangan yang dihadapi oleh Encik Clark semasa dalam mengubah dan mendidik sikap kelas yang buruk tersebut. Dan banyak kali pelajar-pelajar membuat perangai, tetapi dia
tidaklah menang angin, dan dia masih lagi dapat mengajar dan mendidik mereka dengan sabar. Selain itu, dia juga mempunyai cara dia sendiri untuk mendisiplinkan pelajar-pelajar dalam kelas tersebut. Contohnya, beliau membuat banyak rules atau peraturan dalam kelas, seperti dia memberitahu bahawa dalam kelas tersebut mereka merupakan sebuah keluarga dan mereka haruslah saling menghormati dan mempunyai dan hormat kepada guru mereka, seperti menggalar Encik Clark sebagai Sir, selain daripada panggil man, panggil nama Encik Clark, Mr. Clark ke. Dan dia pun mengajar pelajar dia supaya tidak bohong lah. Contohnya dalam kes Shimaika tu, dia potong queue semasa beratur untuk pergi kantin, dan Encik Clark ni menggunakan cara dia untuk membuat Shimaika mengaku atas kesalahan dia. Dan dia selepas itu, beliau juga memberi kata-kata motivasi kepada Shimaika, dan seperti dia berasa bangga kepada dia sebab dia berani mengaku kesalahan. Dan seterusnya, Encik Clark ni juga memberi perhatian dan pengajaran kepada murid-murid dia, tidak kira bangsa, agama dan kepercayaan, dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah maklumat yang diterima oleh masyarakat. Sebab dia asyik cuba untuk membentuk tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang baik kepada untuk mengubah sikap-sikap mereka. Dan Encik Clark ni juga mempunyai nilai dan etika, seperti dia mengambil tindakan secara adil dan sesama, tidak kira warna kulit, bangsa dan agama. Contohnya dalam filem kita boleh lihat ada seperti Shimaika dan Tae-Sean yang berkulit hitam, dan ada lagi murid-murid yang berkulit putih, dan satu lagi budak India. Tapi dia melayan mereka secara rata dan adil dan saksama. Selain itu, Encik Clark juga mempunyai keupayaan untuk mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan muridnya, dan beliau membimbing mereka mengembangkan potensi mereka. Contohnya seperti Shimaika dan Tae-Sean. Encik Clark ni mendapati bahawa Shimaika ni seorang murid yang pandai belajar dan mempunyai potensi yang sangat tinggi. Cuma dia menghadapi masalah keluarga, seperti dia hendak menjaga adik-beradik dia sehingga Shimaika ni tidak dapat menumpu perhatian dalam pelajarannya. Jadi Encik Clark ni juga pun cuba untuk menolong Shimaika, dan beliau pergi ke rumah Shimaika untuk membantu dia mengajar, dia membuat kerja sekolah, dan beliau juga menawarkan diri untuk menjaga adik-beradik Shimaika supaya Shimaika ni boleh menempuh perhatian dalam kerja sekolah. Dan mungkin ada penjanggahan cara Encik Clark, cara pengajaran Encik Clark, sebab ibu Shimaika dan pengetua tidak berapa setuju dengan cara pengajaran Encik Clark. Namun Encik Clark masih berpegang dengan pegangan dia, dan dia cuba untuk mengubah nasib mereka dan membangkitkan semangat murid-murid tersebut. Seterusnya, saya juga mendapati bahawa Encik Clark ni mempunyai accountability sebagai seorang guru yang sangat tinggi, dan tanggungjawab seorang guru yang sangat tinggi, kerana walaupun Encik Clark ni dia sakit tenat, namun dia masih pergi ke sekolah untuk mengajar
murid-murid dia sebab peperiksaan akan tiba tidak lama lagi. Jadi dia tidak mahu murid-murid dia ketinggalan, dan dia pergi ke sekolah dengan sakit yang teruk, dan akhirnya dia sendiri pun telah pengsan. Setelah dia pengsan, dia berehat di rumah. Dia tidak pernah meletakkan tanggungjawab dia sebagai seorang guru. Dan dia telah, walaupun dia rehat di rumah, tapi dia masih membuat ajaran melalui rakaman video, dan dia menayangkan tayangan video itu di dalam kelas. Walaupun dia tidak pergi ke kelas, namun dia membuat tayangan rakaman video itu dalam kelas supaya murid-murid dia dapat belajar mengikut rancangan yang telah dirancang sebelum itu, supaya murid-murid dia tidak ketinggalan dan dapat menghadapi peperiksaan. Ini merupakan satu profesionalisme yang sangat tinggi lah sebagai seorang guru, kerana bagi saya, kalau bagi guru-guru yang lain, jika mereka sakit, mereka telah pun mengambil MC dan berehat di guru, dan mereka pun tidak pernah fikir untuk merakam rakaman video untuk membuat pengajaran di dalam kelas, walaupun guru tersebut tidak pergi kelas. Ini seterusnya, Encik Kak ni juga mempunyai etika kepentingan murid mengatasi kepentingan sendiri. Contohnya yang saya telah menenang tadi, walaupun dia sakit tetapi dia tidak mementingkan kepentingan diri, dan dia lebih mengutamakan kepentingan murid dia, sebab dia nak murid dia berjaya dalam peperiksaan yang akan datang. Dan saya juga boleh mendapati bahawa Encik Kak ini merupakan seorang yang mempunyai inspirasi yang amat tinggi lah, sebab dia dapat mengubah persepsi pelajar-pelajar yang dikata buruk perangai tersebut, akhirnya menjadi sekelas murid yang pandai-pandai belaka dan dapat skor dalam peperiksaan dengan keputusan yang cemerlang. Kerana apa yang dimasukkan inspirasi di sini, Encik Kak ni telah banyak menggunakan cara beliau untuk mengubah persepsi murid-murid dia. Contohnya, Encik Kak ni berunding dengan murid dia supaya dalam contoh filem ini, dia berunding kepada pelajar bahawa jika pelajar dapat berdiam dan bersenyap untuk mendengar apa yang diajar oleh Encik Kak akan minum sekotak susu dalam 15 saat jika mereka semua bersenyap dan mendengar pengajaran Encik Kak. Dan akhirnya semua pelajar ini pun berdiam dan bersenyap, sebab diorang nak tengok, nak menyusahkan Encik Kak sebelum itu kan pelajar-pelajar ini berperangai buruk. Tapi Encik Kak ini juga menepati janji beliau lah, kerana dia minum sekotak susu setiap 15 saat jika pelajar dia bersenyap. Dan satu lagi contoh ialah semasa Encik Kak nak ajar murid dia untuk menghafal kesemua 42 nama Presiden Amerika Syarikat dengan cara bernyanyi sambil rap lah. Dan ini merupakan suatu proses P&P yang sangat menarik dan seronok lah bagi saya, sebab murid dapat
belajar bernyanyi sambil belajar dan mengingat apa yang perlu diingat. Dan inilah inspirasi yang dapat diberi oleh Encik Clark kepada murid-murid dia, kerana murid-murid tersebut hari-harian menanti kehadiran Encik Clark, kerana mereka tidak dapat expect apa yang akan apa benda baru yang akan dibawa masuk oleh Encik Clark pada hari ini untuk P&P. Dan ini hal seharusnya dipelajari oleh guru masa sekarang, kerana idea-idea dan cara-cara yang berbeza-beza ini dapat menarik perhatian murid dan tidak menghilangkan minat pelajar untuk belajar. Okay, secara umumnya lah, nilai-nilai etika dan profesionalisme yang dapat dilihat oleh Encik Clark inilah kesabaran yang tinggi, bersopan santun, mempunyai dedikasi yang tinggi, tanggungjawab dan accountability sebagai seorang guru, dan didik murid secara ikhlas dari hati dan tidak meminta sebarang balasan. Dan dia juga sangat memberi kasih sayang terhadap murid-murid dia. Dan Encik Clark mempunyai keupayaan untuk mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan muridnya, dan beliau membimbing mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Dan seterusnya, Encik Clark mempunyai kepentingan dalam kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan sendiri. Walaupun dia sakit, dia masih menitik berat terhadap pengajaran murid dia. Dan Encik Clark merupakan seorang yang sangat positif dan pandai memberi dorongan serta kata-kata motivasi kepada murid-murid dia, supaya mereka dapat membangkitkan semangat mereka untuk membuktikan kepada pengetua bahawa mereka boleh mendapat keputusan yang cemerlang. Dan akhirnya kita juga boleh lihat dalam akhir filem tersebut, semua pelajar dalam kelas Encik Clark berjaya membuktikan bahawa mereka boleh mendapat keputusan yang cemerlang seperti kelas pertama. Malah mereka juga mendapat keputusan yang lebih cemerlang daripada kelas pertama. Ini merupakan satu hasil yang sangat besar bagi Encik Clark setelah Encik Clark ni banyak mencurah usaha dan titik perlu untuk mengubah dan mendidik perangai yang buruk kelas ini sekarang menjadi sekelas murid yang pandai dan mendapat keputusan yang cemerlang. Dan akhirnya kesemua mereka dapat melanjutkan pelajaran seterusnya ke sekolah menengah. Dan Encik Clark ni juga mempunyai profesionalisme sebagai seorang inspirasi yang menjadi seorang tokoh dan inspirasi kepada murid-murid beliau, kerana dedikasi dan keikhlasan ini telah bagi saya amat kagumlah dengan dedikasi dan keikhlasan seperti Encik Clark ini. Dan saya setakat ini saya cakap benar, saya tidak pernah jumpa lagi guru-guru seperti Encik Clark yang begitu tinggi nilai etika dan profesionalisme sebagai seorang guru. Dan saya sendiri juga berharap pada masa kelak, jika saya dapat menjadi seorang pendidik, saya juga haruslah mempunyai etika dan profesionalisme seperti yang ditunjuk oleh Encik Clark ini.
harap-harap saya sendiri juga bolehlah menjadi sebagai inspirasi kepada murid saya. Okay, so saya rasa ini adalah ulasan saya terhadap etika dan profesionalisme seorang guru yang dapat dilihat dalam Encik Kelab. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.